Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari Kumpulan 4 akan menjelaskan contoh semangat keprihatinan rakyat Malaysia semasa pandemik COVID-19 sama ada sebagai NGO atau sukarelawan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Aisyah juga daripada Kumpulan 4 ingin berkongsikan bersama anda antara salah satu sumbangan rakyat Malaysia dalam menangani COVID-19. Pada 4 April 2020, ketika COVID-19 baru saja mula menular dalam negara kita, 1,000 sukarelawan daripada Persatuan Perubatan Bantuan Malaysia atau lebih dikenali sebagai Mercy Malaysia telah berada di seluruh negara bagi membantu mengendalikan kes COVID-19 yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. 200 daripada mereka terdiri daripada doktor, jururawat daripada sektor swasta, institusi bukan KKM dan juga pesara. Mercy Malaysia juga terdapat kumpulan lain yang bertanggungjawab dalam bahagian logistik bagi mengagihkan barangan bantuan kepada rakyat Malaysia di seluruh negara. Mereka menerima pelbagai bantuan daripada pelbagai pihak seperti topi muka, PPE dan juga wang tunai untuk meneruskan kegiatan mereka dalam membantu menangani COVID-19. Itu sahaja perkongsian daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera, saya Syafiqah Nafisa. Antara contoh lain yang memaparkan semangat keprihatinan masyarakat ketika pandemik COVID-19 ini ialah apabila rakyat bersatu padu menghasilkan pakaian pelindungan perubatan PPE untuk kegunaan petugas barisan hadapan. Seperti yang kita sedia maklum, PPE diperlukan ketika mengendalikan pesakit positif COVID-19. Menurut Tan Sri Dr. Nur Hisham, penggunaan PPE meningkat 10 kali ganda ketika pandemik ini. Namun demikian, bekalan PPE adalah terhad dan memaksa petugas barisan hadapan menjahit sendiri PPE mereka dan ada yang menggunakan plastik serta beg sampah untuk melindungi diri mereka. Perkara inilah yang mencetus idea Razwan Razwil, Perakir Fashion Tanah Air untuk menjahit sendiri PPE di rumah agar dapat disalurkan kepada petugas barisan hadapan. Beliau turut mengajak perakir fashion yang lain untuk bersama-sama menghasilkan PPE agar dapat menampung keperluan di hospital. Antara perakir fashion yang turut bersama ialah Rizwan Nurzaini, Fiziho, Joven Mendagi, Melinda Lloyd dan ramai lagi. Selain itu, antara NGO yang menghulurkan bantuan PPE ialah Persatuan Amal Perubatan Ibn Sina Malaysia Papisma. Menurut pengerusi Papisma Cawangan Kelantan, Dr. Tengku Al-Damitri Al-Astani Tengkudin, mereka berjaya menghasilkan 10,000 pelindung muka dan 500 set PPE keseluruhannya. Mereka turut mengedarkan pelitup muka, pelindung kasut, makanan dan penutup kepala kepada petugas barisan hadapan. Program ini melibatkan golongan profesional perubatan yang merupakan ahli Papisma sendiri dan juga pelajar universiti. Katanya lagi, sumbangan daripada orang ramai membantu menjayakan lagi program ini. Dengan ini, terbuktilah bahawa rakyat Malaysia sangat prihatin dan bersatu padu dengan menghulurkan bantuan mengikut kemampuan masing-masing sama ada secara langsung maupun tidak langsung. Terdapat banyak lagi NGO yang terlibat dalam sumbangan PPE ini seperti Bank Pembangunan Malaysia Berhad dengan kerjasama Yayasan Ikhlas yang menghulurkan 17,500 set PPE ke Sabah dan Sarawak secara keseluruhannya bernilai RM1,64,700. Sumbangan-sumbangan ini tidak hanya aktif dijalankan ketika awal penularan wabak COVID-19 di Malaysia pada tahun lepas, tetapi ia diteruskan sehingga ke hari ini. Buktinya, baru-baru ini, Persatuan Perubatan Malaysia Perak menyumbang 2,000 PPE yang bernilai RM7,140 kepada Jabatan Kesihatan Negeri bagi kegunaan petugas barisan hadapan. Sekian saja daripada saya. Hai, saya Fatin. Antara contoh lain semangat prihatin yang dapat kita lihat adalah NGO memperkenalkan talian perkhidmatan psikososial secara online. Seperti mana yang kita semua ketahui, COVID-19 serta PKP yang berpanjangan memberikan impak negatif kepada individu dari segi fizikal, mental dan emosi. Arahan kekal duduk di rumah bukanlah sesuatu perkara yang mudah. Lebih-lebih lagi bagi mereka yang terpisah jauh daripada orang tersayang. Perkara ini sedikit sebanyak
menjejaskan mental dan juga emosi individu. Lebih membimbangkan apabila gangguan emosi itu datang ataupun berpunca daripada rumah sendiri sehingga boleh mengundang isu keganasan rumah tangga. Malaysian Relief Agency MRA telah memperkenalkan khidmat talian bantuan psikologi yang dibuka bermula pada jam 10 pagi sehinggalah 4 petang dan dikendalikan oleh ahli psikologi serta kaunselor yang bertauliah. Hal ini dapat membantu mereka yang memerlukan sokongan dan juga dorongan. Pertubuhan Befrienders Kuala Lumpur juga memberi peluang kepada individu yang mempunyai masalah kemurungan dan memerlukan seseorang untuk mendengar keluhan ataupun masalah-masalah yang dialami. Pertubuhan Befrienders Kuala Lumpur memberi peluang kepada individu yang mengalami masalah kemurungan dan memerlukan pendengar setia untuk mendengar keluhan dan masalah mereka. Hal ini kerana sesetengah individu berasa tidak mahu berkongsi dengan orang sekeliling kerana stigma yang mengatakan bukan anda seorang sahaja yang mempunyai masalah, orang lain juga mempunyai masalah. Stigma yang diberikan oleh masyarakat inilah yang menghalang mereka untuk berkongsi masalah yang mereka hadapi, dan dengan adanya NGO-NGO sebegini dapat membantu meringankan beban dan juga masalah yang mereka hadapi. Women AIDS Organisation WAO lebih memberi fokus dalam menangani isu keganasan rumah tangga. Berdasarkan WAO, sepanjang tempoh pandemik COVID-19 2020, terdapat sebanyak 7,310 panggilan yang diterima serta 37 wanita dan kanak-kanak yang diberikan tempat perlindungan. Tidak dilupakan terdapat sebanyak 334 kes yang masih dalam siasatan dan perlu diselesaikan. Hai, saya Aisyah memilih badan pertubaan NGO iaitu Lembaga Zakat Selangor yang menghulurkan bantuan ketika pandemik COVID-19. LZS memperuntukkan agihan zakat sebanyak 69.3 juta menerusi 19 inisiatif bantuan di bawah Zakat Selangor Peduli bagi menyantuni asnaf dan golongan B40 terkesan susulan PKP 3.0 yang dilaksanakan akibat penularan COVID-19. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif LZS, Saifuliza Mat Yusof, melalui Zakat Selangor Peduli, LZS memperuntukkan agihan zakat sebanyak 25.7 juta untuk menyantuni kebajikan golongan asnaf fakir, miskin dan mu'alaf di Selangor. Ia meliputi bantuan asasi dan keperluan hidup serta bantuan pendidikan membabitkan seramai 36,662 orang penerima. Bagi peniaga asnaf dan bukan asnaf yang terjejas, turut akan mendapat manfaat daripada inisiatif bantuan zakat Selangor Peduli membabitkan sejumlah 1.5 juta kepada 700 orang penerima. LZS juga telah menyumbang 1.77 juta kepada 17 buah hospital sekitar Selangor bagi mereka yang memerlukan kos pembiayaan menjalani rawatan di hospital. Lembaga Zakat Selangor turut menjalinkan kerjasama dengan Jabatan Kesihatan Negeri Selangor JKNS bagi merealisasikan program Squad Vaksin on the Go. 3 buah kenderaan MPV Lembaga Zakat Selangor diaktifkan sebagai kenderaan skuad VOTG bagi membawa petugas-petugas kesihatan menyampaikan perkhidmatan pemberian vaksin kepada 265 buah pusat jagaan warga emas dan orang kelainan upaya OKU di seluruh Selangor bermula pada 8 Jun 2021. Hai, saya Nur Alia. Antara contoh lain semangat keprihatinan rakyat Malaysia semasa pandemik COVID-19 ialah rakyat menyertai program sukarelawan di pusat pemberian vaksin. Pada akhir Februari 2021, Malaysia telah menerima penghantaran kumpulan pertama vaksin. Pemberian vaksin merupakan satu inisiatif dalam menangani wabak COVID-19. Hal ini disebabkan vaksin menyukarkan bakteria dan virus penyebab sesuatu wabak daripada merebak. Pada mulanya, vaksin diberikan kepada barisan hadapan iaitu petugas-petugas kesihatan dan anggota-anggota keselamatan. Apabila vaksin mula diberikan kepada orang awam, My Sukarelawan telah ditubuhkan bagi menyokong pelaksanaan MyVac. Ini adalah bertujuan untuk membantu mengisi
keperluan tenaga bagi pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Sehingga ke hari ini, ramai rakyat Malaysia daripada pelbagai kumpulan etnik telah mendaftarkan diri sebagai sukarelawan di 605 buah pusat pemberian vaksin di seluruh Malaysia. Hal ini membuktikan bahawa wujudnya semangat kesepaduan dan keprihatinan dalam kalangan rakyat Malaysia. Selain itu, rakyat Malaysia juga menunjukkan semangat keprihatinan dengan menjalankan tanggungjawab untuk menerima pemberian vaksin yang dijalankan oleh kerajaan. Sebagai rakyat Malaysia, tidak kira bangsa dan kaum, kita mempunyai peranan untuk melindungi diri dan orang lain. Hai, Assalamualaikum. Saya Syahira. Seterusnya, antara contoh semangat keprihatinan rakyat Malaysia semasa COVID-19 adalah melancarkan kempen bendera putih. Kita dapat lihat di saat pandemik COVID-19 melanda negara, ramai rakyat Malaysia yang terjejas teruk dari segi ekonomi dan juga kesihatan. Kesan daripada itu, ramai rakyat Malaysia yang memerlukan bantuan dari segi keuangan dan juga sokongan moral di saat mereka sendirian akibat daripada terjejas dengan kemerosotan ekonomi yang melanda hidup mereka. Namun, ramai rakyat Malaysia yang amat prihatin untuk membantu orang-orang di sekeliling mereka yang memerlukan bantuan. Beberapa bulan yang lepas, rakyat Malaysia telah mengadakan kempen bendera putih. Hal ini bertujuan supaya mana-mana penduduk yang keputusan bekalan makanan boleh menaikkan bendera putih di hadapan rumah mereka untuk dilihat oleh orang-orang sekeliling. Perkara ini amat disambut dengan baik oleh semua penduduk Malaysia. Dalam pada itu, salah seorang rakyat Malaysia yang bernama Reza Razali telah membina satu website dan aplikasi kempen menaikkan bendera putih di atas talian. Aplikasi ini adalah Teratotab dan websitenya pula ialah kitajaga.co. Aplikasi ini berfungsi supaya rakyat Malaysia yang terputus sumber makanan atau memerlukan apa-apa bantuan boleh mengangkat bendera putih dalam aplikasi tersebut dan membolehkan orang lain yang turut menggunakan aplikasi ini membantu mereka. Contohnya, kita dapat lihat di media sosial seperti Twitter dan juga Instagram, ramai rakyat Malaysia yang telah menerima bantuan dan juga telah memberi bantuan seperti makanan melalui aplikasi tersebut. Konklusinya, semangat keprihatinan rakyat Malaysia telah menjadikan negara Malaysia aman, damai dan harmoni di samping penularan wabak COVID-19 yang telah melanda negara.